Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu batu api. Namun sebelum kita nak memulakan perbahasan tentang tajuk kita ini, kita berharap suara kita ini pada malam ini sampailah ke pihak-pihak tertentu di luar sana. Masjid Negeri sebagai sebuah masjid, organisasi yang juga berfungsi sebagai whistleblower, malam ini kita secara suci hati mohon kepada cerdik pandai, warga akademia, khususnya di menara-menara Gading, pusat-pusat kajian perubatan, untuk sama-sama membantu untuk menghasilkan kajian berkenaan keabsahan SOP yang ketat di masjid pada masa ini. Antara yang masih lagi kita laksanakan adalah larangan penggunaan kolah masjid, larangan merapatkan soft, dan larangan menggolek tabung derma. Sebenarnya nurani kita bukan di pihak masjid, saya ingat jemaah pun sama, nurani kita menjerit-jerit. Apatah lagi ketika kita melihat seakan-akan masjid kini di double standardkan dengan pelaksanaan SOP yang agak mesra dan ceria, khususnya di tempat lain, di restoran, pasar malam, gelanggang futsal, dalam kapal terbang, hari penamaan calon. Tapi bila masjid, itu alasan klise yang digunakan, oh kita tidak mahu mewujudkan kluster masjid. Kita tidak menentang SOP, tidak. Tapi kita harap suara kita ni sampai kepada orang-orang cerdik pandai di luar sana, terutamanya orang-orang di universiti. Kerana kita tidak menentang SOP. Bahkan sejak diperkenalkan perkataan SOP di masjid kita 18 Mac tahun 2020 sampai malam ini, tepat 6 bulan 5 hari, 189 hari, masjidlah jadi frontliner yang paling depan sekali mempertahankan prosedur ini. Dan yang paling teruk dikecam oleh jemaah, kita digelarkan sebagai kuda tunggangan Yahudi, ejen Dajjal, penyambut Ya'juj Ma'juj, ahli Illuminati, pengaruh Freemason, WHO, IMF, Rothschild, Benedictine Order, dan macam-macam istilah yang kami dapat tiap-tiap minggu. Dek, kerana kita tegah dengan SOP. Kita tidak menentang, cuma malam ni kita merayu cenderik pandai, cendekiawan kita di universiti bantu kami. Sebab pihak pemerintah, sama ada MKN, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, JAKIM, Jabatan Agama Negeri-Negeri, Majlis Agama Negeri-Negeri, mereka perlukan kepada data yang kredibel, yang mana insya-Allah dengan data yang diperoleh oleh cerdik pandai ini boleh bantu untuk diangkat pada pihak berkuasa untuk dipertimbangkan. Sebab itu benda ni masjid tak dapat nak buat secara akademik. Sekarang masalah polisi ataupun dasar. Polisi tidak sewajarnya dibangunkan atas hearsay, dengar cakap. Polisi tidak boleh dibangunkan atas ab ibrato, tapi mesti berpaksikan kepada admissibility, keboleh terimaan. Dia nakkan kepada data berdasarkan kajian yang dipercayai. Sebab itu orang universiti dia boleh cari dapatan, perihalan, paras keertian, perkaitan yang boleh membuktikan antara instrumen-instrumen seperti kolah masjid, soft rapat, tabung tak boleh golek dengan risiko jangkitan. Dia boleh buat kajian itu. Jadi finding ini
boleh dibentangkan dan insya-Allah boleh memberi satu keputusan yang baik kepada pihak masjid. Cuma ialah masih ada di luar sana orang yang tetap berkeras masjid mesti mengetatkan langkah-langkah SOP di masjid sebab takut kluster masjid lah. Tapi beginilah, orang yang nak buktikan bahawa kalau sah rapat itu mendatangkan jangkitan, dia mesti datangkan bukti, dan itu adalah kaedah perundangan. Mana-mana pertuduhan semper necessitas probandi incubit qui agit, itu tak ada orang boleh lari. The necessity of proof always with the person who lay charges. Orang yang kata sah rapat jangkit, awak kena tunjukkan bukti. Orang yang kata guna air dalam kolah masjid boleh berjangkit, tunjukkan bukti, bukan hearsay. Dan ini kita tak dapat buktikan, melainkan kita merayu kerjasama daripada cerdik pandai kita di universiti. Kita ada pakar perubatan bertaraf dunia, mereka boleh buat kajian klinikal. Masjid kita bersedia menjadi tempat buat kajian. Buatlah ukur 1 meter berapa ekor kuman ada, jarak setengah meter berapa ekor kuman ada, silakan. Maka finding itu boleh menyelesaikan banyak kemelut. Sekali lagi, kita tidak menentang SOP, bahkan kitalah frontliner paling depan menjaga SOP ini. Baik, selesai. Ini bukan nak batu api, tidak, ini nak merayu, moga suara kita sampai keluar sana. Kita ngaji semula lah ya, kan menjadi batu api pula nanti. Tajuk kita malam ni batu api. Muslimin muslimat sekalian, kata cerdik pandai, hidup kita ni kalau tak dapat jadi batu pemata, jangan jadi batu api. Kalau tak boleh melahirkan apa-apa sumbangan, jangan menyusahkan masyarakat. Baik itu batu api ni banyak istilahnya. Ada orang panggil talam dua muka, ada orang panggil mengadu domba, ada orang kata orang suka provokasi, ada yang kata penghasut dan macam-macam lagi. Sebab itu penghasut dan sebagainya ini adalah batu api. Cuma kita pelik di Malaysia, ada orang dia bangga dengan slogan kami semua penghasut. Itu salah. Walaupun kita faham makna dalam hati dia, tetapi dari segi perkataan, menghasut itu dosa besar. Tak boleh kita tepuk dada kami semua penghasut, tak boleh. Batu api diharamkan. Sebab itu Nabi SAW dia pernah tanya satu soalan, siapa orang paling jahat sekali dalam dunia ini? Nabi pernah tanya sahabat, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kamu aku beritahu siapa orang yang paling jahat atas muka bumi ni? Qalu bala ya Rasul, of course kami nak tahu ya Rasulullah. Fashirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Pertama sekali orang yang paling jahat atas muka bumi ini, orang yang mencerai-beraikan dua orang yang saling kasih mengasihi. Kemudian al-masya'una bin namimah. Yang kedua, orang yang kerjanya mengadu domba atau batu api kepada permasalahan-permasalahan manusia. Yang ketiga, al-baghun al-bura al-anata. Yang ketiga, orang yang suka mencari kekurangan pada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salah satu hak Nabi sebut adalah orang yang suka mengapi-apikan. Dalam satu hadis yang lain, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sebut, dalam dunia ada 3 golongan Allah laknat mereka. Salasatun yal'anahumullahu ta'ala yaumal qiyamah. Rajulun raghiba an walidihi. Manusia pertama yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang benci mak ayah dia. Dia benci ke mak ayah dia atas sebab-sebab yang kita tak campur lah. Dia benci mak ayah dia. Wa akharu sa'a fi tafriqi baina rajuli wa imra'atin la yakhlafu 'alaiha ba'dah. Yang kedua, orang yang berusaha untuk menceraikan suami isteri, dan selepas mereka bercerai dia kahwin pula dengan perempuan itu. Maknanya bekas boyfriend, contohnya dia mengorak balik bekas girlfriend dia yang dah jadi isteri orang, ngorak-ngorak sampai bercerai orang itu, dia kahwin pula dengan perempuan itu. Laknat dia Allah.
wa akharu sa'abil ahadits bainal mu'minina liyata'adaw wa yatabaghadu. Yang ketiga, orang yang berusaha siang malam supaya orang Islam ni kelahi hari-hari dengan hasutan dia. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sebab itu musim sekarang ni batu api memang ramai. Orang bawa cerita, suka bergosip memang ramai. Suasana politik kita pula sekarang lagilah tukang bakar ramai betul. Baik tu ingatlah hadirin hadirat sekalian, orang yang suka cerita hal orang, suka bergosip, ini tidak ada harga dalam agama. Jual tak laku. Kata orang putih, great people talk about ideas, average people talk about things, but small people talk about other people. Orang yang hebat, dia cakap dia semua tentang idea. Idea perniagaan, idea membangun rumah, idea menambah baik prosedur dan bagai-bagai lagi. Orang yang biasa-biasa cerita tentang benda, kereta, motor, rumah, benda-benda biasa saja. Tapi orang yang paling low class sekali, dia suka cerita tentang hal orang lain. Sebab itu menghasut, mengadu domba, memprovokasi, dalam istilah agama disebut an-namimah. An-namimah. Apa makna an-namimah? Ada satu hadis kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi pernah menyebut, ala unabbiukum mal'adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nasi. Nabi beritahu, maukah kamu aku beritahu apa itu al-adhu? Sahabat tanya, adhu ni apa ya Rasul? Adhu itu adalah namimah, iaitu kamu menyebarkan berita untuk merosakkan hubungan sesama manusia, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kata ulama, apa saja percakapan yang bertujuan nak merosakkan hubungan sesama manusia, maka itu adalah an-namimah. Kata ulama, an-namimah naqlul kalamin nas ba'dhum ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Tujuan utama orang namimah, batu api, provokasi, mengadu domba, menghasut adalah nak merosakkan hubungan manusia. Ada satu cerita pernah direkodkan oleh Hamad ibn Salamah rahimahullah. Dia cerita ada satu kisah batu api penghasut yang paling hebat sekali pernah dirakamkan. Ini cerita di tanah Arab. Di tanah Arab ada satu pasar. Pasar ni jual orang, macam cerita Piramli itulah, jual orang berapa dirham. Jadi antara hamba-hamba yang dijual tu ada satu orang laki-laki, badan sihat, tapi jual tak laku, tak ada orang yang mau beli. Apa sebab? Setiap kali ada pembeli bersetuju nak masuk harga, penjual atau saudagar ini dia jauh orang jujur. Dia cakap terang, budak ni bagus, rajin, cekak kerja, bangun pagi, payah mengeluh. Cuma satu perangai dia suka bawa mulut, ngadu domba, kuat batu api sikit dia ni. Kadang dengan saya dia ngadu macam-macam hal orang lain, payah sikit. Jadi tuan dia beritahu terang, awak nak beli boleh, tapi risiko dia ni mulut, memang mulut, suka bawa mulut, orang jenis bawa mulut. Jadi ramai orang cancel nak membeli pemuda ini. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki kaya, dia datang, dia tengok budak ni smart, boleh kerja bagus. Bila saudagar beritahu tentang kelemahan budak ni, mulutnya macam-macam, saudagar orang kaya kata tak ada masalah, saya beli je lah, pandailah saya ngerjakan dia esok, suruh dia jadi molek, nanti saya ubahlah perangai dia. Dia pun bawa balik, lalu juallah pemuda hamba yang muda ini kepada orang kaya. Budak ni kerja dengan orang kaya ni bagus, hari demi hari, minggu demi minggu, makan tahun lah dia kerja dengan orang kaya ini. Dia sangat rajin, tak pernah curi tulang, dan dia memang sentiasa menyebabkan tuan dia puas hatilah dengan dia punya prestasi, performance dia. Orang kaya ni memang suka sangat dengan dia, sehingga dia ni jadi orang yang dah dia percayai. Satu hari
dia jumpa dengan isteri kepada toke dia. Dia beritahu Cik Puan ni orang cantik, tapi Cik Puan kena ingat orang lelaki ni dia ada nafsu. Lawa macam mana pun isteri dia nak juga menikah selagi. Jadi saya cadangkan Puan, amalkan beberapa petua supaya Puan esok sentiasa Tuan sayang pada Puan. Saya boleh ajarkan petua-petua itu. Bila Puan buat amalan ni, Puan akan sentiasa nampak cantik berbanding perempuan lain. Jadi orang perempuan bila diberi tawaran begitu, sukalah. Kata, boleh, apakah amalannya? Gini, masa Tuan Big Boss tidur nanti, Puan ambil gunting janggut dia 3 helai. Bagi ke saya, tahulah saya buatkan jampi serapah ni. Puan kata, tak ada hal, boleh, tak ada hal, janggut. Beres. Habis dia cerita kepada Cik Puan ni, dia jumpa pula dengan tuan dia. Tuan, saya lama nak cakap tapi sebersalah. Kalau cakap sekarang, kita ni kerja, tapi terpaksa jugalah cakap sebab saya sayang ke Tuan. Apa hal? Sebenarnya isteri Tuan ni main kayu 3. Dia ni ada boyfriend. Masa Tuan pergi kerja, saya nak cerita sebersalah, tapi terpaksa cerita saya sayang ke Tuan. Dia ni berdating, dia jumpa bekas boyfriend dia. Saya hak jadi nak cakap ni sebab dengar ujung-ujung telinga dia nak kahwin pula lah dengan boyfriend dia. Nak kahwin, boyfriend tu desak kahwin. Tuan dia dah rasa lain macam. Benda bertahun-tahun dah percaya. Kata, awak ni mat biar betul. Lah Tuan, saya pernah menipu ke selama ni? Ginilah Tuan, saya dapat tahu dia orang sedang merancang sesuatu yang membahaya. Malam nanti dia orang cadang nak bunuh Tuan. Mana awak tahu? Saya dengar perancangan dia. Tuan tak percaya, malangkan Tuan tengok. Buat pura-pura tidur. Percayalah, isteri Tuan akan buat sesuatu yang menyebabkan Tuan terbunuh malam ini. Dia dah jadi 50-50. Sudahlah. Malam tu orang kaya ni pura-pura tidur. Si isteri ingatkan isteri suaminya dah tidur, dia ambil gunting dengan niat nak ambil janggut 3 helai. Bila dia bawa gunting, suami pun dah terasa macam ada senjata. Dia terus tangkap isteri dia, lalu dia telah ketika itu ambil tindakan tikam dada isteri dia. Padahal isteri dia tu niatnya nak ngambil janggut, nak buat ke suami sayang ke dia. Tapi kerana telah dibatu apikan oleh mamat ni tadi, dia tikam isteri dia sampai mati. Akhirnya kisah pembunuhan ini tersebar begitu luas, sehingga keluarga kepada pihak perempuan si mati ni marah. Arab ada kabilah. Jadi kabilah ni nak tuntut bela atas kematian. Arab pula budaya mereka darah bayar darah. Jadi berlakulah peperangan antara 2 kabilah, belah keluarga suami dengan keluarga belah isteri. Siapa dan apakah penyebabnya itu? Kerana mulut saja, kerana orang yang bawa cerita. Sebab itulah tuan-tuan, batu api ni dilaknat oleh Allah. Dia ingat benda tu boleh selesaikan benda kecil, tetapi dia boleh membawa mudarat yang lebih besar lagi. Sebab itu hati-hatilah. Di sekeliling kita sekarang ramai batu api. Yang paling kita takut jenis talang 2 muka. Talang 2 muka ni paling membahaya. Depan kita baik sangat macam malaikat, pijak semut tak mati. Belakang kita dia tikam kita. Baik, itu ada satu hadis, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin. Siapa-siapa yang di dunia dia ada 2 muka, maknanya talam 2 muka, nescaya di hari akhirat dia akan diberi oleh Allah
dua lidah yang dibuat pada neraka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang begini memang banyak di keliling kita. Apa tanda burung perempat duduk di tepi dipatuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Batu api bermaharaja lela, batu api perangai munafik, tabiat buruk, lidah pun terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia pun cerdik, membohong orang, dia pun asyik, lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkih, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut memuji, hati mencaci, mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis, depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Dek kerana orang macam inilah masyarakat jadi bergaduh, negara jadi tidak stabil, akhirnya kita jadi rosak. Orang-orang macam ni penampilan kadang-kadang baik, beriman di mulut tapi hati berlumut, beriman di lidah tapi hati menyalah, lidah bercabang, langkah menyilang, cakap belecoh, perangai tak senonoh, ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berharta kata mengata, berduit cubik mencubik, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan memakan, sama sahabat sebat menyebat, sama bangsa paksa memaksa, sama sedusun pulun memulun, sama sekampung hasung mengasung, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri. Inilah hasil adu domba, hasutan, batu api, provokasi. Provokasi, ingat, provokasi juga kata ulama adalah an-namimah, orang yang suka provok. Kata Imam Ibn Kathir, an-namimah ala qismain, namimah itu ada dua jenis. Kata Imam Ibn Kathir, tarah takun ala wajhi tahrish bainan nas wa tafriq qulubil mu'minin, fahadha haramun muttafaqun alaih. Dia terkadang, kata Ibn Kathir, dia berbentuk tahrish, iaitu dia provok antara orang-orang Islam dengan niat nak mencerai-beraikan hati orang-orang beriman. Maka ini hukumnya adalah haram, sepakat kata para ulama. Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Imam Al-Baghawi, at-tahrish iqa'ul khusumah wal khushunah bainahum. Tahrish ini adalah dia trigger, cetuhkan pertengkaran sesama orang Islam. Dia yang memulakan pertengkaran itu. Kata Ibn Athir, at-tahrish al-i'ra'u bainan nas ba'duhum bi ba'd. Tahrish ini adalah kita mengumpan supaya dua kumpulan akan berkelahi, kata Ibn Athir. Ada satu hadis Nabi sebut, orang yang suka provok orang tu asalnya baik, dia provok jadi mengamuk tak tentu arah. Orang yang suka tahrish, ini memang dia tiru kerja setan. Sebab tahrish adalah perbuatan syaitan. Provokasi sesama muslim adalah tahrish dan adalah perbuatan setan. Nabi pernah beritahu, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Nabi sebut syaitan dia dah putus asa dah daripada nak menjadikan orang-orang Arab di jazirah Arab sembah dia. Maknanya di Mekah, Madinah nak tukarkan agama Islam ke agama lain memang tak dapat. Tapi apa yang syaitan buat? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi yang syaitan akan terus boleh buat adalah provok sesama orang Islam supaya bergaduh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampaikan ada satu hadis yang mana ada
satu hadis yang para ulama mengatakan an-namimah, batu api ni sama hukum macam orang buat sihir. Sama hukum macam orang buat sihir. Bahkan dalam hadis disebut dia adalah sejenis daripada sihir. Al-adhu as-sihru. Adhu adalah sihir, adhu adalah an-namimah. Bahkan kata Yahya bin Abi Katsir, namimah lebih dahsyat daripada sihir lagi. Bukan macam sihir, lebih dahsyat. Sebab an-namamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Orang yang buat adu domba atau batu api, dia boleh rosakkan hubungan manusia hanya dalam sejam saja. Sedangkan sihir kena makan masa. Kita nak buat sihir ke orang, tak kira jumpa di Siam ke, di kampung mana-mana ke, bukannya buat terus kena, tak dapat. Hebat macam mana Tok Bomo di Wadi Manikam Sinawari, tak boleh terus jadi. Tak, dia ada proses. Jin tu pun ada proses juga. Nak hantar ke orang, nak hantar serpih, kaca, dia ada proses juga. Mana bukan on the spot. Tetapi namimah itu kata Yahya bin Abi Katsir on the spot. 1 jam, 2 jam orang boleh jadi kelahi kerana diadu dombakan oleh kita. Marilah muslimin muslimat sekalian, kita mengambil keinsafan, jauhlah sifat batu api. Jangan jadi orang yang adu domba. Dia adu domba ni bahasa Indonesia, adu maknanya laga, domba tu kambing. Adu kambing, dia melaga ke orang. Itu kerja an-namimah. Dalam satu hadis Nabi pernah bercerita, masa tu Nabi sedang berjalan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis itu kata Ibnu Abbas, dinyatakan fasami'a sauta insanain yu'adzibani fi quburihima. Ketika satu hari aku dengan Nabi lalu dekat satu kawasan kebun, kemudian Nabi terdengar suara 2 orang yang sedang diseksa di dalam kuburnya. Maka Nabi pun mengatakan, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Kedua-duanya sedang diseksa, dan kedua-duanya diseksa bukan kerana masalah yang besar, tapi masalah kecil. Maka Ibn Abbas kata, apa masalahnya? Kana ahadahuma la yastatiru min baulihi. Kubur yang pertama diazab kerana dia ini tidak cakna menjaga kebersihan diri ketika buang air kecil. Mana benda halus sangat. Pergi tandas, buang air, jenis tak berambi, seluar tidak dilipat, habis kena ke seluar, percikan dan macam-macam lagi, jenis tak cakna. Kemudian selepas buang air kecil, istinja boleh lebih kurang saja. Yang itu yang akan menyebabkan azab kubur. Yang kedua kata Nabi, mayat yang diazab wa kanal akharu yamshi bin namimati. Kubur yang kedua sedang diazab adalah orang yang masih hidup dulu suka buat namimah, laga-laga ke orang, batu api ke orang, macam-macam lagi. Maka hendaklah kita berhati-hati, sebab Allah dah beri peringatan dalam Quran, wala tuti' kulla halafim mahin hamazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Jangan kamu ikut orang yang hidup suka bersumpah, kata Nabi. Ni suka bersumpah, yang banyak mencela, jangan ikut. Allah Ta'ala beritahu sendiri, jangan ikut orang mulut tak ada insurans, suka bersumpah-sumpah, suka mencela. Kemudian hamazim masya'im binamim, orang yang kesana kemari suka bawa mulut bercerita benda tak betul, bawa fitnah. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, dia suka menghalang perbuatan baik. Orang nak buat baik dihalang, melampau batas dan banyak dosa. Surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Sama juga dengan ancaman Nabi, la yadkhulul jannata namamun, tak akan masuk surga orang yang namimah, orang yang adu domba, takkan masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi tidak guna perkataan namam, Nabi guna perkataan qattat.
qattat, la yadkhulul jannata qattat, tak masuk surga orang yang qattat. Apa beza al-qattat dengan an-namam? Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, namam adalah orang yang duduk bersama-sama dalam satu kumpulan yang ramai, bercakap-cakap tentang satu perkara, lalu dia tambah-tambahkan cerita, bawa pada orang lain untuk nak nyedakkan ceritanya. Ini orang yang namam. Adapun qattat, orang yang curi dengar satu perbualan dalam satu kumpulan, dia tak tahu hujung pangkal, cerita ke orang lain, dia tokok tambah pula. Itu qattat. Dua-dua sama saja. Macam kita sekarang ni, ramai sekarang ni qattat, tidak duduk dalam sidang akhbar, tapi gaya cerita macam tengok sidang akhbar. Tidak pernah pergi ke Sabah, tapi gaya cerita kedai kopi macam baru balik Kota Kinabalu. Ini qattat. Kalau awak betul ada di sana, balik cerita. Kalau cerita tu banyak dengan Ajinomoto, itu namam, orang namimah, nokok tambah. Tapi kalau pergi pun tidak, tapi dia punya cerita, pokok boleh terbang, pokok boleh tumbang, lembu boleh terbang. Gaya dia cerita megaknya itu. Itu dia panggil qattat. Dua-dua ni kata Nabi tak masuk surga. Tak masuk surga. Kalau tak tahu cakap, tak tahu. Jangan nak menambah-nambah. Sebab itu kata ahlul hikmah, an-namamu syu'mun la tanzilu rahmah ala qaumin huwa fihim. Namimah adalah racun yang mana satu kaum, satu kampung, satu bandar takkan dapat rahmat daripada Allah kalau di kalangan mereka ada ni, kalangan itu orang yang suka adu domba. Kampung kita takkan jadi rahmat lagi kalau di kalangan kita ada hak suka bawa mulut. Sebab itu marilah dalam suasana politik suam-suam begini ataupun dah panas begini, janganlah kita jadi tukang batu api, adu domba. Mana yang baik kita jaga sama-sama. Sebab itu orang Islam mesti didekatkan, jangan dijauh-jauhkan. Wa aslihu zata bainikum, damaikan kalau ada yang kelahi, bukannya bakar. Sebab itu ada satu ayat dalam Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah Ta'ala sebut, kalau ada dua puak orang beriman kelahi, damaikanlah antara mereka. Kalau salah satu degil tak dengar cakap, maka lawanlah yang zalim itu sampai dia kembali kepada peraturan Allah. Apa punca turun ayat ini? Dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wabah Al-Zuhaili rahimahullah, dia buat tafsir Al-Munir 16 jilid. Ketika dia membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan perintah Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'mini qatatalu faslihu bainahuma. Bila ada dua puak orang Islam kelahi, mu kena damaikan. Siapa dua puak itu? Kata Dr. Wabah Zuhaili, kisah punca turunnya ayat ni masa zaman Nabi. Satu hari Nabi nak pergi jumpa Abdullah bin Ubay. Nabi nak jumpa dia, Nabi datang dengan pasukan dia, dia punya entourage, rombongan dia. Nabi naik keldai. Sampai di kawasan halaman rumah Abdullah bin Ubay, Nabi parking. Nabi ikat elok-elok keldai. Tiba-tiba keldai Nabi kencing dekat halaman rumah Abdullah bin Ubay. Mungkin rumah Abdullah bin Ubay ni lawa, landscape dia cantik, rumput kapek ke apa tak tahulah, ada kolam ke apa ke. Bila kencing dek keldai, marah Abdullah bin Ubay, presiden munafik Madinah. Maka dia boleh tengking Nabi, tanaha anni. Keldai tu bawa lah parking, keluar benda apa kencing rumah orang. Yalah, kalau kita pun marah, orang datang rumah kita, parking dalam pos rumah kita, bawa pula kereta klasik zaman 80-an, minyak hitam berterabur parking kita.
nak tapi sebab kita orang Melayu jenis simpan hati, arak dentang situ je, pakin jauh lah habis kencing di sini. Para sahabat yang ikut Nabi terkejut, kurang hajar betul Abdullah bin Ubay ni. Mereka pun jawab, Abdullah, mu jangan kurang hajar. Keldai bukan sebarang keldai, ni keldai Nabi, la khimar Rasulullah atiba minka. Ini keldai Nabi lebih mulia daripada engkau, kurang hajar mulut, tak boleh cakap elok-elok. Abdullah bin Ubay pun ada hulu balang juga. Siapa bercakap dengan awak? Bos cakap dengan bos, nak sibuk nak bergaduh. Semua dah sensel lengan, semua dah pegang ulu nak tarik parang masing-masing dah. Ketika kelang kabut Nabi diam, dalam kelang kabut itu turun ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Bila ada dua puak yang sedang bergaduh, damaikanlah, kata Allah. Tuan-tuan, dua puak ni puak mana? Puak sahabat Nabi dengan orang munafik. Munafik dia masih dia anggap Islam, baik itu dia dikebumikan pun dia kubur Islam, cuma dia hati dia dengan Tuhan. Maka dalam ayat itu kata ulama, kalau orang Islam orang munafik pun kita disuruh buat baik kalau kelahi, apatah lagi sesama kita yang belum pasti kemunafikannya. Tak ada ayat Quran turun mengatakan Datuk sekian-sekian ni munafik, tak ada, hanya sangkaan saja. Mari kita berdamai, jangan jadi batu api. Sebab itu ulama meletakkan hukum berbohong mendamaikan dua orang yang Islam yang bergaduh itu dibenarkan. Bohong tu dosa, tapi mendamaikan orang dengan bohong dibenarkan. Contoh A dengan B bergaduh, kita duduk tengah-tengah, pergi tanya mau gaduh dengan B. B beruk, dia kata sabar mu mulut celupa. B tak pernah ngata ke mu, hari-hari dia muji bila lah nak minum air, lama tak minum air. Jadi A ni yang tadi panas jadi sejuk, padahal B hari-hari kutuk A, kita tak khabar saja. Sejuk A, pergi kat B mu kelahi dengan A monyet. Sabar B, mu ni mulut tak ada insurans. Tak pernah ngata mu gini, mu seorang je marah ke dia, dia relax je. Padahal baru tadi ngutuk beruk. Kita tak cerita, bohongkan saja. Akhirnya B jadi sejuk. Kerana pembohongan kita, dua-dua ni jadi berkawan balik, dapat pahala pula, kata ulama. Sebab itu watak-watak begini dah tak ada lah. Orang Islam ni dia watak-watak mendamaikan ni tak ada. Yang ada sekarang ni tukang bakar ramai. A dengan B bergaduh, dia duduk tengah. Mau bergaduh dengan B. B beruk, bukan beruk mak A. Kalau aku jadi mu, aku tel lama dah, kau hajar. Dibakarnya lagi orang tu, suruh kita rajang. Orang tu baru marah sikit. Jangan. Ala ukhbirkum bi afdal min darajati siyam was salah was sadaqah. Qalu bala. Qal salahu dhatil baini fa inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Maukah kamu aku ajar satu amalan, kalau mu buat sama pahalanya seperti kamu puasa, semayang dan sedekah. Kata sahabat, apakah pahala amalan itu ya Rasul? Mu mendamaikan orang yang kelahi. Orang kelahi mu damaikan, mu jangan jadi batu api. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang terakhir, muslimin muslimat sekalian, Said Hawa rahimahullah dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, dia menceritakan satu cerita menarik. Ada seorang pergi cari seorang tok guru nak minta nasihat. Budak ni kata, wahai tuan guru, berikan saya nasihat yang kalau saya dapat, nescaya saya boleh jadi orang baik, saya tak perlu dah kepada benda-benda mengarut. Wahai tuan guru, saya nak dapat ilmu daripada tuan. Pertama, beritahu kepada saya tentang langit. Apakah yang lebih berat daripada langit? Yang kedua, saya nak tahu tentang bumi. Apa yang lebih luas daripada bumi? Yang ketiga, saya nak tahu tentang batu karang dalam lautan. Apakah yang lebih keras daripada batu karang? Yang keempat, saya nak tahu tentang api. Apakah yang lebih panas daripada api? Yang kelima, saya nak tahu tentang salji. Apakah yang lebih sejuk lagi daripada salji? Yang keenam, tentang lautan. Apakah yang lebih kaya daripada laut?
Dan yang ketujuh tentang orang miskin, siapa yang lebih hina lagi daripada orang miskin? Maka dijawab oleh Tok Guru ini, pertama, orang berdusta atas orang yang tidak bersalah itu lebih berat daripada segenap langit. Yang kedua, kebenaran itu lebih luas daripada muka bumi. Yang ketiga, hati yang ikhlas itu lebih kaya daripada lautan. Yang keempat, dengki dan tamak itu lebih panas daripada api yang membakar. Yang kelima, gagal minta bantuan dengan saudara mara itu lebih sejuk daripada salji. Mana hubungan akan jadi tidak molek. Yang keenam, hati orang yang kufur kepada Allah lebih keras daripada batu. Dan yang ketujuh, orang yang suka menghasut, batu api, provokasi, kalau terbongkar rahsia dia, maka dia akan lebih hina daripada orang miskin. Marilah kita jauhi sifat batu api. Moga-moga umat Islam akan damai, Islam lebih kuat, dan Allah Ta'ala sayang kepada kita, mudah-mudahan. Sekadar itu, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.